Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, babak kedua di dalam bengkel warisan Melayu yang dihilangkan, digaibkan sejak puluhan malah ratusan ribu tahun. Penjajah dahulu dan sekarang, dan kroni dan mereka yang telah dibina di dalam acuan sebuah sistem bangsawan elit, kartel, materialistik dan dunia kapitalis. Mereka tiadalah mahu Melayu bangkit dan kembali online dengan Yang Maha Esa Tunggal sejati. Lantas di dalam perjuangannya saya menzahirkan kazanah-kazanah di dalam bentuk naskah bercetak warisannya agung keilmuan Melayu. Di dalam kepelbagaiannya kajian dan penulisan, ianya pasti akan membawa kepada suatu tapak tamadun yang tidak dapat lagi dinafikan oleh musuh-musuhnya bangsa Melayu dan orang-orang yang tidak suka dengan kebenarannya itu. Maka di hadapan ini adalah sebahagian daripada naskah-naskah yang telah dikeluarkan. Isa Ruhullah di wilayah Melayu, kajian bahasa, teks budaya dan warisan ketuhanan, buku rahsia Marung Mahawangsa Anunnaki dan Sumerian, sejarah sebenarnya perang yang berlaku di Gunung Jerai dan kisah sebenarnya Merung Mahawangsa tersebut, bersama rahsia Putri Ulit Mayang, konsep pohon ketuhanan sejati wilayah Melayu, rahsia sepersalinannya pakaian orang Melayu dan kosmologi dunia atomik, partikel, fizik, kuantum, mekanik bangsa ini, kaum ini muncul kembali. Di dalam kita membahaskan dan cuba mengkaji sebuah bangsa yang dikatakan agung, sakti, mandraguna ini, dan telah memegang empire-empire yang ada juga yang tidak dikenali sehingga hari ini, pastinya ianya merujuk kepada bahasa. Maka depan ni kita ada mitik, ada, nampak tak? Ada mitik, ada tu tetap ada lah kan. An essay on first main language, maksud dia kajian ataupun penulisan berkenaan dengan bahasa manusia pertama di muka bumi. Ni bercetak dan bertarikh 1914, Budapest. Jadi kat sini kita tengok ada Aino, Arabic, Chinese, Egyptian, English, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Latin, Malayi, Malay, Mongolic, Ostyak, Persian, Russian, Sanskrit, Slavic, Spanish dan Turkish. Ini by Anthony Willing MD, dia doktor medical degree. Tetapi secara lintah langsung ataupun pembuka kepada bahasa jiwa bangsa, tanpa kita sedari, huruf pastinya merujuk kepada ruh atau ruh Melaya tadi. Jadi kontekstual ataupun definisi bahasa Melayu jiwa bangsa, seperti mana yang dikatakan di dalam kisahnya peperangan yang melibatkan Portugis Armada, dan seperti mana saya katakan, iaitu telah berlaku Francis Drake menjual ruhnya dan bangkitnya suatu ajaran yang menjual jiwa kepada setan atau iblis sebelum mereka melancarkan serangan kepada setiap negara-negara dan juga tamadun-tamadun tua di muka bumi. Maka ketika Inka Maya, Aztec, Apache, Afrika, India, negara-negara Timur Tengah semuanya tumbang satu persatu, maka yang terakhir ditumbangkan adalah semenanjung tanah Melayu. Huruf, ruhnya Melaya tadi, di mana orang Melayu bisa merubah diri menjadi kepelbagaian makhluk-makhluk yang melata atau makhluk yang terbang di langit. Badan seringan angin, bisa terapung di atas air dan berjalan di atas air. Di dalam kita membicarakan akan sebuah sejarah yang melibatkan tamadun dan juga agama-agama samawi daripada langit. Daripada manakah hendak kita mulakan sebuah cerita di dalam mencari erti dan nilai Melayu itu sebenar? Jadi tuan-tuan ambil masa seminit, sila baca. Siapa yang boleh baca dalam bahasa Inggeris tu bacalah. Saya akan kupas dalam bahasa Melayu sebentar. Ambil masa pandang anak-anak Hebrew. Pak, ni Pak orang Melayu. Pak Hang pi mana?
Di dalam kita hendak menceritakan sejarah manusia di muka bumi, pastinya cerita itu akan kembali kepada keluarga manusia yang pertama. Itu sebab dikatakan anak, an. Lepas tu dipanggil NN. The name of Hebrew, nama Hebrew itu diambil daripada kata kunci atau akar, iaitu untuk immigrate atau to leap over, keluar. Immigration, migrasi. Tetapi kalau kita cerdik, sebenarnya kalau kita kembali kepada bahasa Adam atau Adamitik tadi, maka muncullah perkataan anak atau migrasi, dan yang sebenar-benarnya Hebrew itu adalah orang yang adalah bangsa atau kaum yang menggunakan pakai perkataan keluarga. Nampak? Keluar daripada syurga, keluar daripada raga, keluar arga, kan? Arga, argon, kan? Jadi kenapa sejak sekian lama kata kunci keluarga Melayu, keluarga Adam, menjadi sebuah lambang institusi kekeluargaan bangsa, kaum dan orang yang berbahasa Melayu? Maka kalau kita pergi ke Hawaii, kita pergi pada Aztec, Inca dan Apache, kedudukannya kilauan, dan kembali kepada tapak tua itu akan merujuk kepada bahasa Melayu yang asal. Kalau kita gandingkan dan garap dan padankan kembali dan susun kembali di dalam kesinambungannya Marung Mahawangsa, cerita keluarga Rum, keluarga Merung, dan perkahwinannya antara putra dan putri tersebut menjadi sebuah kisah yang sebenarnya kisah keluarga Adam itu juga. Jadi Melayu perlulah mengetahui akan rahsia akhir zaman dan juga rahsia zaman sebelum atau zaman yang pertama-tama manusia itu wujud di muka bumi. Maka kalau kita lihat kepada konteks tua yang tadi, maka yang sebenar-benarnya Hebrew atau yang mengenali kata kunci keluarga atau keluar daripada keluarga Adam yang pertama, sama daripada syurga ataupun daripada tapak lembah tua, Valley of the King, Valley of the Virgin, ataupun kota Adam, kota cahaya, maka pastinya Melayu itu akan mengenali dirinya, bahasanya, jati dirinya, dan kenapa keilmuan itu diwarisi dan ada di dalam suatu zaman kepada anak-anak orang Melayu ataupun pak-pak dan leluhur Melayu. Maka inilah antara suatu pembukaan daripada keberbagaian rahsia demi rahsia yang pastinya akan membawa kepada sebuah kisah yang akan menggemparkan dunia dan akhirnya menyatakan sebenarnya hampir semua kisah itu berlaku di mana, kan? Maka benarlah kata Rasul, tali Allah, kesinambungan, kefahaman, dan logo yang dikatakan apa tu broadband ke 5G ke pencawang itu adalah perlambangannya keluarga Allah Nabi Adam AS. Jadi bila kita tengok kat belakang wave background, network, gelombang, tari, samudra, jagat raja, Raja Laksmana, Raja Laksana, Raja di laut. Orang Melayu adalah orang-orang laut, orang-orang gelombang, orang-orang gerak, orang-orang tari, orang-orang bertari, orang-orang yang mengenali lapisan-lapisan diri dan setiap fiber dan kuantum mekanik di dalam kepelbagaiannya bangsa ni. Apa bukti? Nanti kita akan lihat sendiri apa yang dimaksudkan bahasa Melayu adalah bahasa first class. Di dalam kata kunci yang lain, cahaya mata ada di dalam bahasa Melayu. Kenapa dikatakan cahaya mata? Kerana ianya adalah anak-anak cahaya atau anak-anak ruhullah, dan sebuah rahsia yang ada di dalam jasadnya anak-anak Adam dan manusia, apa yang dikandung di badan. Di akhir zaman, kitabullah, petunjuk SOP telah gagal difahami. Kedudukannya cahaya mentari ketuhanan, cahayanya Nur Muhammad tadi, gelombangnya tadi
ahlaknya tadi, tata cara SOP, gerak tari, mentari yang ada di muka bumi, manusia tidak dapat lihat. Maka nyatalah di dalam kepelbagaiannya, Rasul itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Maka di akhir zaman, saudara persaudaranya Melayu, tali temali tekad tenunan Sulaiman keluarga Melayu. Kalau kita kata Sulaiman yang menjadi raja kepada sekalian yang tersulam gelombang cahaya mentari sama ada nur, nar ataupun api, lidah api, jin ke, mambang ke, puaka ke. Cerita Sulaiman, cerita Sulaman, cerita tekad tenunan. Maka adakah Nabi Sulaiman itu seorang Melayu atau yang berbahasa Melayu? Tetapi di akhir zaman, duka cita dinyatakan, sesungguhnya manusia itu di dalam kesesatan yang nyata, kerana mereka tidak bersambung dengan tali temali Allah dan tidak lagi menjalin silaturahim selaku saudaranya, persaudaranya, orang-orang mukmin tadi. Maka perkataan samudra, mudra, satu mudra, kita nak kupas perkataan mudra ni, samudra ni, akhirnya dia akan terpalit dengan Raja Laksmana ataupun Datuk Laksmana Hang Tuah, ataupun yang dikatakan Buah Tuah tadi. Apakah sebenarnya kosmologi dan simbolisme Datuk Laksmana Hang Tuah tadi? Semuanya ada di dalam buku yang bakal keluar usai bengkel ini, di dalam menyatakan sebuah kosmologi warisan yang bakal menyambung ke semua titik-titik kefahaman bahasa, pakaian, olahraga, jiwa, gerak, tari, kefahaman minda, IQ, fokus, quantum mekanik, daya-daya dan ruang di antara sekalian yang wujud, terwujud dan juga rahsia cahaya itu sendiri. Cahaya mata Melayu tidak dapatlah lari daripada sebuah rahsia yang dikatakan lembah tua, seguntang Mahameru, lembah Adam, Tursina, kilauan, kilat, gunung yang lebu, apa kata tu, kat Perak ada satu, dipanggil Bukit Larut. Larut umpama bukit yang hilang, seolah-olah menjadi sebuah jawapan kepada puncaknya yang dikatakan Tursina tadi. Maka kini kita kembali kepada dunia yang kita hidup di kala ini, seolah-olah Melayu itu terpenjara di dalam bayangan yang silam, tidak dapat keluar daripada penjara yang telah mereka ciptakan, mereka momokkan, mereka program kita. Kita terlepas pandang, serba-serbi daripada pakaian, bahasa, gerak, tari, adat istiadat dan jati diri sebuah bangsa yang agung. Maka rahsia nama Tuah Batuah muncul kembali di akhir zaman. Maka benarlah kata-kata Datuk Laksmana, Tuah akan muncul kembali. Maka bila mana Tuah Melayu muncul kembali, maka bangsa ini akan bangkit. Siapakah sebenarnya yang bertuah atau bersama dengan Tuah yang bermula daripada sebuah cerita kayangan turun ke bumi? Tetapi pada hari ini, kisahnya Datuk Laksmana Tuah tadi telah dikecilkan oleh penulis dan juga mereka yang menjadi pengkhianat dan dalang dan terpalit dengan musuh kepada bangsa dan orang Melayu dan kepada ketuhanannya itu sendiri. Tuah bermaksud nasib baik ke? Kuasa, nasib baik dan juga penguasaan. Tetapi adakah nama Hang Tuah hanya wujud di dalam dunia Melayu? Saya katakan tidak. Ianya ada di dalam Taurat, Zabur, Injil dan kitab-kitab yang tertua di dalam kepelbagaian sejarah manusia yang akhirnya akan bersambung dan tersusun di dalam sebuah kisahnya Nabi Allah Adam dan Bonda Hawa. Takkan hilang Melayu di dunia kerana lautan kita yang punya. Hang Tuah pahlawan Melayu Melaka. Tetapi pada hari ini saya katakan gelaran Hang Tuah ada lebih tua daripada kerajaan Melaka itu sendiri. Kerana orang Melayu tidak berkata sembarang kata. Kata Melayu ada daulat, ada keramat, ada keabadian dan kekal sepanjang zaman. Maka kat sini kita tengok ni Bible.
Where is the god of Sepalwain, Hena and Tuah? How have they delivered Samaria out of mine hand? Who are they among all the gods of the nation that have delivered their land out of mine hand, that the Lord should deliver Jerusalem out of my hand? Bila dah tersebut perkataan Jerusalem tu kan, dia jadi Jerusalem. Juru kan. Ni kalau saya mempolemikkan fakta ni jadi karut, sangat kalut. Kerana Tuah akan terpalit dengan Jerusalem yang asal. Jadi di dalam samudra, lautan, jagat raya dan gelombang, sesungguhnya kuasa-kuasa yang memegang dunia yang terpalit dengan nama Tuah, definisi dan hakikat namanya Tuah tadi sebenarnya amat besar. Bertuahlah seorang Melayu yang mengenali dan memahami intipati Datuk Laksamana Hang Tuah. Bertuahnya setiap Melayu yang kembali ke telapak asal muasal sebuah bangsa yang agung. Kompas kiblat pandangan Melayu akhir zaman. Puteri Gunung Ledang, perang besar Saka, perang tauhid. Tetaplah kajian saya akan saya kembalikan kepada gelanggang tauhid itu. Gelanggangnya keluarga Adam dan Hawa, gelanggangnya anak-anak yang soleh, gelanggangnya sekalian leluhur Melayu yang adalah ahli kitab. Kenal mengenal segenap lapisan Melayu itu, tiadalah syirik dan tiadalah mendahaka kepada Allah ataupun Raja sekalian alam yang satu dan esa tunggal sejati itu. Di sebalik tari kisahnya Melayu, kadang kalau saya sembang pasal bahasa saja dia tak jadi. Maka kalau kita tengok medan magnetik tahun 14, 13 dan zaman-zaman kuno terdahulu, kedudukannya medan magnetik Rusia Timur menjadi nyata di hadapan mata. Kat situ kita akan lihat jalurnya itu merentasi yang dikatakan jalan penarikan dan juga Melaka yang ada sekarang. Suatu sejarah medan dan daya yang menjadi yang dikatakan lautan dan juga hub kepada pelayaran suatu masa dahulu sehinggalah pada hari ini. Maka daripada dahulu sampai sekarang, kedudukannya segala tenaga yang gaib dan pola yang gaib itu amalah sinonim dengan jiwa mereka yang ada di Gunung Ledang, gunung di selatan semenanjung Tanah Melayu. Alang-alang menyeluk perkasam, kita kembali kepada sebuah padanan kuasa kosmik. Lantas kalau kita baca ni news ni, ABC News, strange portal connect Earth to Sun. Ada portal yang misteri yang menyambungkan bumi kepada matahari dan juga gugusan yang dikatakan galaksi. Like giant, seperti raksasa, cosmic chute atau payung terjun kosmik di antara between the Earth and the Sun, di antara bumi dan matahari. Magnetic portal open up every 8 minutes or so to connect our planet with its host star. Setiap 8 minit berlaku pintu ataupun daya yang menyambung antara bumi dengan cahaya mentari ataupun matahari itu sendiri. Jadi bila mana portal itu terbuka, once the portal open, load of high energy particle, partikel tenaga skala tinggi boleh berjalan, travel sejauh 93 juta batu, iaitu 150 juta kilometer, melalui konduit ataupun jalannya tadi di dalam skala yang pendek. Ini kata para saintis angkasa lepas. Di sebalik cerita di awal Portugis melanggar Melaka dan kenapa Melaka atau Tanah Melayu itu sehingga hari ini menjadi satu titik yang dikatakan semenanjung emas. Itu sebab antara keberbagai faktor tadi, ianya dikenali sebagai semenanjung cahaya, tanah emas, tanah timah, tanah perak dan kepelbagaian bahan-bahan rare earth ataupun
bahan-bahan mineral yang mempunyai yang dikatakan logam ataupun meteorite ataupun gelombang medan elektromagnetik yang amat tinggi dan berskala first world class quality lah. Jadi ada multiverse, alam beralam, pembuktian alam beralam, map of cosmic background radiation, Planck satellite, cold spot antara timur dan barat. Di celah-celah perjalanan itu, Melaka tanah Melayu ada di tengah-tengah. Apalagi yang hendak kita tidakkan, padanan sekalian jagat raya. Di sebalik tirai akan padanan kepada kuasa-kuasa dan medan magnetik seluruh jagat raya dan alam beralam, maka timbullah kisah pencarian harta karun Nabi Sulaiman, The Lost Isle of Gold. Ni pulau emas, dan The Garden of Eden. Dikatakan di Malaysia inilah, di tanah Melayu inilah yang dikatakan adanya kembaran kepada taman syurga, dan juga pulau yang memegang segala harta karun dan ibu kepada emas. Semuanya menuju kepada Opir yang dikatakan ledang, tetapi Opir yang mana satu? Mount of the East yang di akhirnya saya garap dan saya katakan sebagai the Mount of Malaya. Maka berlakulah perkataan Adi Guru, Batara Guru, Adi Putra, Hang Tuah dan Pir, Opir, iaitu sebenarnya Pir itu adalah ketinggian. Jadi nama Batara, nama sebenarnya nama gunung perguruan Gunung Adam sebenarnya Opir tadi, tapi daripada khilaf jadi ledang. Orang Melayu panggil ledang, kan? Maka wujudlah kesinambungan dan padanan yang mewujudkan dikatakan manusia-manusia super power yang pernah wujud di tanah Melayu satu masa dahulu. Terpalitlah dengan kisah Panglima Hang Lima bersaudara. Ruang, angin, api, air dan tanah atau earth, bumi, yang menjadi simbol kepada bermulanya penciptaan segala yang ada di dalam bentuk berjisim, daya-daya dan medan yang memungkilkan, yang memunculkan dan menzahirkan kehidupan kepada sekalian yang hidup di muka bumi, baik yang gaib ataupun yang nyata. Di dalam kita membicarakan kisahnya Nabi Allah Sulaiman, kisahnya harta karun ledang Opir, iaitu harta karun Batara Guru yang semestinya merujuk kepada Nabi Allah Adam AS. Lantas kita kembali kepada kisah yang sinonim dengan tabut, Cherubin. Kalau bahasa Melayu Ceruh bin. Bin tu nama keluarga Adam, berbinkan keluarga Adam, ruhnya Adam, cahayanya keluarga cahaya mata Adam, yang mana kemudiannya telah disalah ertikan oleh pihak-pihak yang tidak memahami akan kisah yang sebenar. Jadi saya paparkan di hadapan ini gambaran, lakaran dan nama. Jauh sekali mereka menyimpang, tidak mengenal apa yang ada, yang memegang rahsia manusia dan tabut itu apa dia. Maka kita berbeza pendapat. Tabut dunia nyata, tabut di dalam diri, tabut sakinah, dan kisahnya yang membawa kembali kepada tapak dan pentas yang lama. Alang-alang kita duk pening-pening kan. Orang Yahudi ni kadang dia selalu sembang pasal nama ketuhanan yang tidak dapat disebut, nama ketuhanan yang sakral. Sebagai orang Melayu, kadang kita kata apa tu, konsepnya ilahi, asaluhi, God. Jadi di dalam penceritaan manusia mencari ketuhanan, mencari sebuah nama ketuhanan yang amat agung, maka akhirnya kita dipaparkan dengan sebuah cerita, iaitu Elohim Yahudi, Ilahi Melayu. The treasure of Tuata di Danam. Maka berlakulah migrasi ketika pentas Sunda pecah dan mewujudkan yang dikatakan gereja The Church of Ireland, yang mana menjadi penaung dan juga tapak pelantikan raja-raja Eropah, yang akhirnya mereka kembali
dan melanggar tapak opir atau khazanah Nusantara yang ada di tanah Melayu. Jadi di sebalik sekalian tari tadi, kita dapati hampir semuanya merujuk kepada tanah Melayu selaku tapak tua dan titik kepada segala titik. Apakah sebenarnya harta selain daripada emas, timah dan perak? Kan? Apa yang mereka cari sebenarnya? Tu dia, the golden tongue of Ophir. Lidah emas, bahasa emas, permata, rahsia, bahasa lidang. Mereka mencari bahasa Adam, atau mereka mencari keluarga Adam itu sendiri, supaya mereka dengan kata lain mendapat pengetahuan akan kun fayakunnya tadi, jadi menjadi, ubah mengubah, transformer lah mereka kata kan. Itulah sebuah sejarah yang agak pening berkenaan dengan Ophir tadi. The golden tongue of Ophir, the golden ways of Ophir. Jadi Sulaiman cari emas nyata, atau mencari keluarga Adam, atau bahasa keluarga Adam, atau mau kembali mengadap ayahanda dan bonda yang pertama dan keluarga yang masih suci murni, berbanding dengan manusia-manusia lain yang tamak rakus haluba dan masih menumpahkan darah. Inilah sebuah kisahnya daripada zaman bahtera Nabi Nuh kepada Sulaiman, Musa, Daud dan sekalian Nabi dan Rasul. Maka kita kembali kepada sebuah kisah, kan? Kisahnya bahtera Nabi Nuh. Nuh ni lebih tua daripada yang dikatakan Sulaiman. Nuh bina kayu guna kayu tanah Melayu. Kan? Kayu imported from Ophir, ledang daripada semenanjung tanah Mas. Jadi pastinya Nuh bina kapal guna kayu tanah Melayu. Dan kalau Nuh adalah pembina kapal, maka nama Nuh dikenali sebagai the carpenter, yang akhirnya akan mengatakan Isa Ruhullah juga daripada tanah Melayu. Ini lagi berat. Nuh Melayu, ilmu Melayu, master Melayu, mason Melayu. Itu pasal dipanggil Jesus Christ the carpenter. Tabut, lombong dan permata, yang ini semua akan saya keluarkan di dalam buku yang terbaru, Kesinambungan Kosmologi Dunia Melayu Akhir Zaman dan Dunia Melayu Zaman Tua. Maka sebalik sekalian tirai yang sedang berlaku ni, World Economic Forum, dunia baru boleh baca minda akal manusia. Diikut baca minda manusia, berasap. Sebuah dunia yang bakal dihadapi oleh anak-anak bangsa kita. Maka adakah kita bersedia untuk mengembalikan lidah emas ataupun daulatnya, kuasanya? Inilah sebenarnya rahsia warisan leluhur Melayu yang sehingga kini mereka cari, mereka tidak jumpa dan tidak dapat mereka guna pakai. Seni bela Melayu frekuensi, the better for your brain. Ni the master call. Akhirnya nanti lagi 10 ke 5 tahun ke, semuanya akan link dan kita bakal dirasuk oleh sebuah cerita kapitalis yang akan menggodam jiwa, ruh dan juga akal dan minda anak-anak bangsa kita. Jadi kita tengok depan ya. Bahasa Melayu adalah bahasa untuk agama, bahasa untuk pembelajaran dan bahasa untuk sains. The Melayu language, dia hanya lebih power daripada Sanskrit. Masa dalam kajian saya yang terbaru ni, hampir semua bahasa sebenarnya berasal daripada bahasa Adam. Tapi adakah bahasa Melayu atau bahasa Melayu tua itu sebenar-benarnya adalah bahasa yang paling hampir